Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya, radina billahi rabba, kami reda Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan juga rasul. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ni adalah tempoh kawalan pergerakan PKP untuk COVID-19 ni. Jadi semua orang berada di dalam rumah bersama-sama dengan ahli keluarga, duduk tanpa buat aktiviti luar dan duduk di rumah. Antara aktiviti yang paling banyak kita buat dekat rumah dan selalunya lazimnya adalah memasak. Memasak ni ramai orang memasak. Ada yang kongsi resipi dalam WhatsApp, dekat IG, dan kita tengok macam-macam resipi. Dan orang yang tak tahu masak pun boleh pandai masak dalam tempoh PKP ni. Jadi bila melihat banyaknya masak ni, saya terfikir satu benda dan saya mencari sebuah buku. Buku ni nama dia adalah Syama'il Muhammadiyah. Buku ni dah lama dah tersimpan. Saya cari balik dalam almari, cari jumpa buku Syama'il Muhammadiyah ni menceritakan, dia bukan buku sirah, tapi dia buku menceritakan tentang peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi fizikalnya, apa yang Nabi pakai, macam mana rupa Nabi, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi minum, macam mana makanan kesukaan Nabi, apa yang Nabi suka, macam mana Nabi bergaul, dan semua perkara, kiranya perkara harian Nabi direkodkan dalam buku ni yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, tapi dah diterjemahkanlah dalam bahasa Melayu. Dan bila baca ni, saya buka bab memasak lah. Bab memasak, salah satunya adalah berkaitan dengan makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertamanya, makanan yang Nabi suka ni, paling pertama sekali adalah cuka. Cuka ni dalam bahasa Arab namanya adalah al-khal. Al-khal. Ada satu kisah yang mana diriwayatkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani kata pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dan bertanyakan kepada Ummu Hani, apa yang kamu ada? Ummu Hani kata, tak ada apa-apa yang ada kecuali roti dan juga cuka. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, berikan dan bawakan cuka dan juga roti tu kepadaku. Sebab apa? Nabi kata sesungguhnya sesebuah rumah tu masih dikatakan ada lauk dan bahan makanan selagi mana cuka berada di dalam rumah tu. Sayyidina Umar Al-Khattab meriwayatkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menggalakkan kita makan minyak zaitun, makan atau minum minyak zaitun. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya zaitun itu adalah tumbuhan yang diberkati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni suka makan makanan labu. Ada satu riwayat tu, sebuah hadis, Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi, tapi umur dia muda lagi. Masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kemudian ibu kepada Anas bin Malik ni menyambut Rasulullah, dan masa tu ramailah datang bagi hadiah ke Rasulullah. Ibu kepada Anas bin Malik ni orang susah, orang yang tak ada apa-apa. Dia datang kepada Rasulullah, dia hadiahkan anak dia kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, aku tak punya ayah apa-apa, ambillah anak aku ni dan jadikanlah apa saja untuk berkhidmat kepadamu. Jadi jadilah Anas bin Malik ini
orang yang duduk bersama dengan Nabi dan berkhidmat dengan Nabi. Kata Anas bin Malik, sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sehingga wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menengking atau tinggi suara atau mengangkat tangan kepadaku. Begitu baik layanan Rasulullah kepada Anas bin Malik. Okey, berbalik pada cerita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh seorang tukang jahit untuk makan di rumahnya. Masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Anas bin Malik duduk dijemput makan oleh tukang jahit ni. Tukang jahit ni menghidangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan roti dan juga ada makanan kuah yang dalamnya ada daging dan juga labu. Anas bin Malik kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan labu dan mencari-cari lagi di dalam mangkuk tu sama ada labu ke tidak. Rasulullah makan labu. Jadi Anas bin Malik ni dia tak suka makan labu. Sejak peristiwa tu Anas bin Malik kata, mulai saat tu aku juga suka makan labu. Sebab apa? Nabi suka makan labu. Okey. Yang ketiganya, Nabi juga suka makan ayam. Ayam ni kisah je, ada satu sahabat nama Abu Musa Asy'ari. Dia buat jamuan. Dia buat jamuan dan dijemput orang datang. Lepas tu ada satu tetamu ni daripada Bani Taimullah. Dia tak makan makanan ayam tu. Dia kata dia pergi, dia macam bangun daripada majlis tu. Lepas tu Abu Musa ni tanya kenapa. Dia kata aku tak makan ayam. Sebab apa? Ayam ni makan benda yang kotor, dia kata. Macam kita tengok ayam ni makan benda-benda kat luar yang tepi-tepi jalan kan, makan dia patut dia makan. Jadi sejak daripada tu aku berjanji aku tak makan. Atau Abu Musa Asy'ari ni kata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Dia pun pujuk, jadi kata dia pun kata okey baiklah kalau macam tu aku makan ayam. Asbab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan ayam. Ada satu hadis berkaitan yang diriwayatkan oleh Salma. Salma ni adalah pembantu Nabi ataupun pengasuh kepada anak Nabi. Anak Nabi yang lelaki namanya Ibrahim. Yang mengasuh ni Salma. Salma ni dialah pengasuh. Dia ni juga yang membantu dekat rumah Nabi. Kadang-kadang dia masakkan makanan untuk Nabi. Nak diceritakan dalam hadis ni yang menariknya, ada 3 orang pemuda masa tu. Yang pertamanya Hasan bin Ali. Dia ni cucu Rasulullah, anak kepada Sayyidatina Fatimah. Anak Fatimah. Rasulullah ada anak perempuan yang bernama Fatimah, dan ini adalah anak Sayyidatina Fatimah yang bernama Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Yang keduanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kata Rasulullah antara sahabat yang sangat mahir dalam mentafsir Al-Quran. Dan yang ketiganya Ibnu Ja'far. Ibnu Ja'far ni antara sahabat Nabi yang masyhur lah. Dia terlibat dalam perang Mu'tah. Tak silap dia terlibat dalam perang Mu'tah. Tiga-tiga ni memang terkenal dan masyhur lah. Masyhur dalam sejarah Islam dan boleh dikatakan orang yang ternama dalam Islam. Okey. Ketiga-tiga ni masa tu mereka ni pemuda belasan tahun. Tiba-tiba dia kata kita kena cari apa dia makanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi mereka fikir-fikir, mereka kata dia ingat lagi tak silap Salmah ni pernah menjadi pengasuh kepada Nabi dan bekerja dengan Nabi. Jadi dia pergilah mencari rumah makcik Salmah ni, saya katakan. Dia pergi, lepas tu dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia kata dulu pernah mengasuh dan bekerja dengan Nabi kan? Dia kata pernah. Lepas tu pernah memasak untuk Nabi? Pernah. Lepas tu dia kata boleh tak makcik Salmah masakkan untuk kami makanan yang Nabi suka dulu, yang kerap dimakan oleh Nabi dan Nabi pun suka makan makanan tu. Salmah kata dekat budak-budak ni, sesungguhnya kalau aku masak, kamu semua mesti tak akan suka dan tak akan minat. Sebab apa? Tu makanan dulu-dulu. Mesti kamu tak akan minat makanan ni.
Sebab apa, kalau kita tengok pun pada zaman sekarang ni, macam zaman dulu mak-mak ayah kita masak kan, masak orang dulu makan nasi, ikan goreng, lepas tu tumbuk-tumbuk sambal, makan. Tu yang paling sedap. Cuba makanan tu kita hidangkan dekat budak-budak zaman sekarang ni, confirm lah dia tak nak. Dia minta mak nak RM20 nak beli KFC, tak nak makan tu, tak nak makan. Tapi yang menariknya minat dekat sini ni, sahabat-sahabat Nabi yang muda ni punyalah nak ikut Nabi. Dia sampai tanya dekat, dia cari orang yang pernah menyediakan makanan untuk Nabi. Dia pergi jumpa Makcik Salma. Makcik Salma, tolonglah buat makanan yang Nabi suka, yang paling Nabi suka dan Nabi kerap makan. Lepas tu Makcik Salma kata, kamu tak makan sebab tu makanan dulu biasa je, tentu kamu takkan berminat. Tapi pemuda 3 orang ni kata, masaklah. Jadi Salma ni pun bangun. Lepas tu dia menumbuk gandum sehingga hancur. Kemudian dah hancur tu dimasukkan ke dalam periuk. Kemudian dimasukkan dalam periuk, dicampurkan sedikit dengan lada, dicampurkan sedikit dengan ketumbar, dan dicampurkan sedikit dengan beberapa rempah. Kemudian dimasukkan sedikit dengan minyak zaitun, gaul, masak. Kemudian dia kata, inilah makanan dihidangkan. Dia kata, inilah makanan yang Rasulullah SAW kata suka dan kerap dimakan dan baik untuk dimakan. Jadi yang menariknya ni, dalam banyak-banyak kisah tentang makanan dalam buku ni, kisah hadis yang diriwayatkan oleh Salman ni menarik minat. Sebab apa? Dalam tu dia spesifikkan resipi dia, apa bahan-bahan dia. Gandum, ketumbar, lagi rempah, lepas tu ada minyak zaitun sikit, gaul, masak, dihidangkan. Jadi hari ni saya akan cuba buat seperti macam mana yang dikatakan oleh Salma dalam hadis tu, untuk menjiwai 1400 tahun dahulu. Apa yang Nabi Muhammad suka makan, mungkin taklah sama dan serupa, sekurang-kurangnya menyerupai sedikit. Dan kita tak tahu sama ada roti ke, lempeng ke, jadi macam bubur ke. Jadi saya akan cuba masak untuk menjiwai dan merasai apa yang pernah makanan yang lalu dalam tekak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sayang, makhluk Allah yang paling mendapat tempat pertama dari kedudukannya di sisi Allah. Kita jumpa lagi selepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya akan masak macam mana hadis tentang Salmah riwayatkan tu. Tiga orang daripada sahabat Nabi datang berjumpa dengan dia dan meminta dia masakkan. Dan dalam hadis tu ada menceritakan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertamanya adalah gandum. Gandum ni dalam hadis tu dia kata dia tumbuk, lembutkan. Jadi saya ambil tepung gandum sajalah, tepung gandum juga. Kemudian ada serbuk lada. Digunakan serbuk lada, dalam hadis tu ada sebut. Kemudian rempah ratus. Jadi saya beli memang dah paket tu tulis rempah ratus lah. Saya pun tak pasti apa benda, tapi rempah ratus. Kemudian sedikit minyak zaitun. Okey. Cara penyediaan dia saya tak berapa pasti, tapi kita cuba adunkan bahan-bahan ni. Mungkin dia adalah roti, mungkin dia adalah lempeng, mungkin dia adalah bubur ke, jemput-jemput ke, kita tak pasti. Tapi saya akan cubalah mengadunkan bahan tu yang pasti rasanya sama. Maksudnya rasa tu adalah ada bahan yang sama. Okey, saya masukkan tepung dahulu. Kemudian saya masukkan lada, sedikit rempah. Bagi saya buka semua dah. Rempah. Saya gaulkan dengan air sikit.
macam ala-ala roti Arab. Sekarang saya nak try. Mungkin terlebih minyak zaitun, tapi rasa dia memang sedap. Sebab dia macam roti yang kita beli, apa tu, roll roll tu, roti yang roll tu, macam ni pun sedap. Dia bukan minyak masak, minyak zaitun, memang rasa rempah. Kalau nak tahu, kalian nak cuba. Masa buat tu, niat nak